Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Qala Syekh Musannif rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Kita muka surat 11 rasanya. Faslun Jumaat kan. Kata musannif, faslun ni satu fasal bermula syarat wajib Jumaat itu Islam dan aqil, baligh dan merdeka dan laki-laki yang sihat lagi mustautin pada tempat itu lagi adalah tempat didirikan dia negeri atau dusun dan dengan ada 40 ahlil Jumaat lagi ada waktunya yang dapat ia sembahyang 2 rakaat dengan 2 khutbahnya dan waktunya waktu zuhur. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur terima kasih kita ke Allah Ta'ala. Syukur kita nikmat hidup masih Allah Ta'ala beri. Syukur kita Allah Ta'ala bagi jadi kita Islam. Kita dah Islam sejak lahir lagi, mak ayah kita Islam, maka Islamlah kita. Lebih-lebih lagi syukur kita Islam yang Allah Ta'ala beri ke kita ini dalam keadaan kita nak ke masjid, ke surau. Dengan itu boleh kita belajar ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dapat kita memantapkannya, dan dapat pula dengan kita belajar itu kita membenarkan semua apa saja yang diajarnya, dan dapat pula kita taat patuh perintahnya, meninggalkan larangannya. Syukur banyak-banyak Allah Ta'ala hidupkan kita dalam keadaan Islam, dan dengan membenarkan di hati apa ajaran Nabi itulah dikatakan iman, dan boleh taat patuh pada perintah dia itulah dikatakan taqwa. Syukur banyak-banyak nikmat yang besar-besar tu Allah Ta'ala bagi pada kita. Syukur juga kesihatan, kelapangan masa masih dianugerah ke kita. Dengan itu dapat kita hadir serta diberi pula keupayaan untuk boleh ke masjid berjemaah maghrib, dan diberi pula lapangan masa untuk ada kesempatan boleh berada dalam majlis ilmu untuk kita meneruskan bacaan kitab daripada kitab Sulam Mubtadi, insya-Allah. Kata musannif, faslun, ini satu pasal. Jadi satu ceraian lain pula ada sekalian kita nak sambung ni. Setelah kita selesaikan hal itu berkaitan dengan bab jemaah dan beberapa rukun syarat dan yang kita kena perhati dalam bab pelaksanaan jemaah dalam masjid, di luar masjid, dan peraturan-peraturan terma dan condition yang terma dan syarat yang perlu diperhati untuk mengesahkan peraturan berjemaah itu. Baik. Jadi yang kita nak sambung ni kata dia ialah satu pasal lain, nak sebut bab Jumaat lah pula. Pertama dia sebut hukum bermula syarat wajib Jumaat itu Islam dan aqil, baligh, merdeka, laki-laki yang sihat lagi mustautin pada tempat itu. Baik, mula-mula dia sebut, jadi babnya kalau ikut bab Jumaat, dia sebut siapa dia wajib Jumaat. Siapa dia wajib Jumaat. Jadi bila faham wajib ni nanti, siapa-siapa yang mencuai dan mengabaikannya berdosa besar lah. So kita belajar tu lah penting kat kita. Belajar, tahu, faham. Lepas tu, walaupun tak ada siapa menghukumkan kat kita, kita dengan ada ilmu, kita boleh hukumkan diri kita. Hukum kita ni betul ke, salah ke, sah ke, tak sah ke, berdosa ke, tak berdosa ke, dan bertobat pun, bertobat terima ke, tak terima ke. Kat kita mesti ada ilmu untuk kita mengenal pasti dan menilai apa amalan yang kita buat, adakah amalan itu sah dan diiktibar pada syarak ataupun tidak. Wajib tu cari ilmu. Apa saja ilmu dalam bab-bab yang berkaitan itu, sama ada ilmu akidahnya yang kita duk bicara ni, ilmu fiqahnya, begitu juga ilmu yang berkaitan bab hati, ilmu tasawufnya. Wajib kita pergi belajar, dan belajar maksudnya dengan faham. Faham tu dengan makna kita ada panduan yang kita boleh menilai sendiri, dan kita boleh ada kebijaksanaan untuk bergerak, bertindak balas, untuk mengatur, menyusun kehidupan kita harian agar dia tepat betul dengan ajaran Nabi SAW. Baru ada nama ilmu namanya. Kalau tidak dia akan jahil,
Bila dah jahil ni, dia ikut kepala otak sendiri, entah apa ajaran dia ikut, tak tahulah. Satu, kena kita setiap orang mesti ada ilmu boleh menilai diri kita, dan kayu ukur menilai itu adalah berdasarkan apa ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi khusus kita nak bicara ni bab Jumaat. Jadi pertama kata dia syarat wajib Jumaat. Jadi Jumaat ni ada istilah wajib, dan faham tu ada orang tak wajib. Dan nak lihat ni siapa yang tak wajib nanti, tengoklah. Pertama, syarat wajib Islam. Jadi kafir tak kena Jumaat. Semudah je tu. Macam mana pun ada kita bahas itu dah awal bab solat. Orang kafir walaupun dia tak wajib menunaikan semayang, antaranya semayang Jumaat, tapi dia akan disiksa di atas tak tunaikan semayang. Pasal apa? Pasal dia tak boleh semayang kerana syarat untuk semayang tak ada, pasal dia tak Islam. Tapi kalau dia Islam, dia kena semayang. Cuma di atas dia tak masuk Islam. Apatah lagi dah sampai seruan Islam, tapi dia tak mau masuk Islam. Jadi kat dia cas salah pasal tak mau masuk Islam, walaupun setelah diberikan pencerahan, penjelasan, explanation yang sangat jelas pada dia, dan semua argumentasi dia kita boleh jawab, tapi dia tetap berkeras tak mau masuk Islam, memang akhirat esok kekal abadi dalam neraka selama-lamanya. Antara cas salah dia, cas kafir dia tu, dan antara cas salah dia adalah cas tak menunaikan ibadat dengan sebab kafir tu. Pasal bila dia kafir, dia tak boleh buat ibadat. Bila tak boleh buat ibadat, adakah dicas salah? Kalau ikut masyhur atau bahas ulama ahli sunnah wal jamaah dan ulama-ulama fiqh kita, dia kata ya. Macam mana orang Islam tak semayang kena siksa, orang kafir pun surely lah akan disiksa di atas tak semayangnya dia. Cuma tiada tuntutan wajib atas mereka untuk menunaikan solat. Pasal syarat untuk menunaikan solat tu tak ada. Okey. Ayat Quran jelas ada sebut dalam bab ni, surah Mudassir rasanya. Antara dialog yang berlaku dalam neraka esok, mereka akan sering bertanya antara satu sama lain. Antaranya kita dalam Quran kata qalu ma salakakum fi saqar. Qalu ma salakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin. Antaranya mereka akan bertanya, apakah yang menyebabkan kamu ni boleh masuk dalam neraka ni, pasal apa? Antara jawapan yang diberi oleh orang kafir, kalau ikut dialog ni masyhur kata ulama tafsir, adalah dialog sesama kafir dan Islam. Jadi Islam akan tanya kat dia, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka ni? Orang kafir tu akan jawab, qalu lam naku minal musallin. Antara sebab kami masuk neraka ni kerana kami tak sembahyang. Nak menunjukkan bahawasanya memang orang kafir dicaskan salah di atas tak sembahyangnya dia. Bahkan bukan saja tak semayang, semua bab. Macam mana kat kita ada taklif, cuma kita ada taklif pasal kita dah cukup syarat, ada Islam. Jadi kita disuruh laksana. Kat dia, kalau ikut tuntutan ada, cuma teruzur nak melaksanakan syariat Islam pasal dia tak Islam lagi. Kalau buat pun gedik-gedik buat tak sah. Gedik-gedik wakaf, gedik-gedik buat korban, gedik-gedik buat akikah. Mana sah, pasal syarat sah dia mesti Islam. Okey. Rasa jelas benda tu, senang je nak faham. Senang-senang nak faham pun tuan-tuan. Zaman ni banyak gelong-gelong dah, sampai kurban pun orang kafir pun dibenarkan untuk buat kurban. Yang terdekat terima adalah maklumat macam tu kan. Bahkan disuruh pula ayah Acong buat kurban satulah sama kita. Suruh Acong buat kurban untuk kita lah, kelakar lah. Yang suruh orang Islam lah tu. Bagus orang Islam lah ni kan. Okeylah, selesai saja sentuh sikit itu. Pasal ada benda asas dia dalam bab-bab ibadat ni. Yang syarat ni pun sedia maklum, sangat masyhur syarat-syarat ni. Ada orang Islam kita sangat bodoh, sangat jahil dalam bab ni. Asas Islam je pun. Baik. Jadi syarat Jumaat wajib adalah Islam. Begitu juga aqil baligh. Aqil maksudnya berakal. Jadi orang gila tak wajib, tak payah pergi pun menyibuk lah. Pasal apa menyibuk? Dia akan tambah pula orang yang istilah tak akal ni, orang gila lah, tak waras. OTC, otak tak center kan. Saya kecil dulu masyhur dengan istilah tu. Macam tu kan? Dulu macam tu lah, pakai OTC lah. Tak tahu tak tahu sudah dengar saya khabar. OTC, otak tak center. Otak merin lah. Orang merin buat apa? Main masjid, masalah je, tambah pergi Jumaat. Begitu juga yang balik. Jadi kanak-kanak pun kalau ikut asal tuntutan wajib tak ada. Apatah lagi masjid tu crowd dengan orang ramai,
Kalau budak-budak pergi, macam mana? Dia akan menyebabkan jadi ganggu pula suasana masjid dengan istilahnya dibanjiri dengan kanak-kanak. Satu, adalah kanak-kanak tu tak boleh menyelesaikan 40 hari Jumaat. Satu hal. Bahkan kedatangan mereka macam lembu dan kambing. Lebih membuat huru-hara dan bising. Yang menyebabkan menyebabkan tak selesa pelaksanaan Jumaat yang jadi yang jadi terumbang-ambing. Saya nak cari sajak tu. Ambing. Jadi buat apa buat pergi kanak-kanak? Tambah pula kanak-kanak 7 tahun. 7 tahun buat pergi Jumaat macam mana? Okey tak? Tuan-tuan ada otak nilai sikit. Nak jawab nak? Okey tak? 7 tahun. Jumaat. 8. Jumaat. Oi, saya tanya Jumaat ni. Tengoklah terak dok main surau pun. Umur apa tu? 7, 8 ni tu. 12, 13 yang ada tu. Macam mana? Itu sembahyang waktu tu. Macam mana pun latihan supaya dia datang berjemaah bagus. Tapi kalau latihan pun tapi kita tak tarbiyah dengan asuhan dan tarbiyah yang sepatutnya. Itu yang saya gunakan bahasa, saya ngaji dulu pun untuk guru ada guna bahasa itu. Bawa mereka itu seolah-olah bawa lembu dengan kambing ke masjid, hanya mengganggu environment, melaksanakan ibadat. Biar di rumah tu. Pasal apa? Pasal dah lah tak wajib, pula tu datang mengganggu. Apatah lagi dengan isu macam ni, datang dia menyempitkan orang yang wajib Jumaat. Faham bahasa tak? Apa menyebut? Apa maksudnya menyempit? Maksudnya lagi orang yang wajib Jumaat tak boleh buat Jumaat. Yang tak wajib Jumaat boleh duduk buat Jumaat. Itu istilah menyempit kan. Jadi buat apa? Tak payah bawa. Kalau masjid tu besar, biar pergilah budak-budak pergi. Tapi sikit dengan ayat macam ni, biarlah terkawal. Dan asuhlah elok-elok. Pasal memang bagus dia asuh pergi main Jumaat tu. Tapi tu yang bahasanya biarlah terkawal. Sikit dengan ayat tu. Saya ramai kadang-kadang bapak-bapak dia rajin bawa anak dia pergi masjid. Tapi besar ni 4 tahun 5 tahun duduk sebelah bapak dia dengan tak khatan, dengan kencing mau bertabur, pakai pampers lagi pun ada. Hai. Apa tak ada akal ke apa bapak dia ni? Sikit saya guna ayat-ayat itu kan. Pasal apa? Mengganggulah. Lagi wam lagi. Oh balik dulu. Pasal dia tak wajib. Tu yang saya gunakan bahasa menyempitkan. Nak tarbiyah masa sembahyang fardu ni. Tu asuh dia. Pula tu tarbiyah dengan kawalan. Nampak bising? Shh. Lagi apa? Bising-bising? Kawal lah. Sikit kalau tengok, kenapa budak-budak jadi tak terkawal? Bapa dia pun tak terkawal. Sikitlah tu saja kita sepak-sepak sambil-sambil tu kan. Kadang ada bapak-bapak yang bagus, tapi anak-anak ni kadang biasalah, kadang pun kanak-kanak. Tapi nak kata kena ada kawalan. Kena ada kawalan. Dan kena ajaran dan asuhan. Barulah pergi masjid, tak ada masalah. Ni pergi masjid menambah-nambahkan berbagai masalah. Baik, macam mana pun asal kita nak bicara tentang wajib. Jadi kalau ada apa-apa istilah, apatah lagi dengan saya sebut tadi, menyempitkan masjid daripada dihadiri oleh orang yang wajib masjid, maka kanak-kanak ni kalau katalah macam ada sekolah rendah Islam ke apa ke, buat macam ni, tak payah bagi budak-budak ni pergi pasal tak wajib pun. Buat apa? Kat surau dia ada, buat apa? Main Zuhur je. Siapa nak jadi imam? Janganlah ustaz dia jadi imam. Ustaz dia yang wajib Jumaat, wajib lah. Tapi budak-budak, bagi budak-budak ni sembahyang Zuhur je. Macam mana orang perempuan sembahyang Zuhur, budak-budak sembahyang Zuhur. Kenapa? Budak-budak tak wajib. Kalau ada wajib, tu tak boleh lah. Macam mana pun nak faham hukum wajib tak wajib tu. Macam mana pun sekali disebut, kalau masih ada ruang kosong, boleh dah munasabah dibawa dan dah diasuh budak-budak ni untuk ke masjid. Dah asuhan pun tengok lagi bagus daripada orang-orang tua orang kampung nak bengong-bengong tu. Bawa pergi. Biar budak-budak ni
jadi contoh tauladan pada orang awam. Kata inilah sepatutnya perangai hampa. Ni budak-budak yang bagus, hampa tak bagus. Kalau macam tu bawa pergi. Memang bawa pergi ke masjid surau. Tambah pula semua berjubah sorban, duduk depan dengan baca Quran, dengan duduk zikir sementara nak tunggu waktu. Yang orang tua ni duduk belakang, duduk isap rokok. Yang tu bawa pergi. Tunjukkan dia orang satu contoh tauladan baik. Semoga kot nak terantuk kepala demo untuk turut beramal dengan baik. Macam mana tengok contoh terbaik dengan budak-budak pun dah jadi baik. Macam tu kot bahasanya. Baik, selesai tu. Satu, ambil perhatian sikit tentang kanak-kanak. Dan lagi merdeka. Jadi merdeka, hamba abdi pun tak wajib. Jadi kalau ada tempat-tempat yang istilah sistem perhambaan apa, zaman esok jadi zaman tu, hamba pun samalah. Datang kalau menyempitkan masjid je, tak payah suruh dia duduk rumah, khidmat lagi bagus. Dan begitu juga laki-laki. Jadi perempuan datang masjid sembahyang Jumaat macam mana? Juga istilahnya, kalau dia datang tu menyempitkan masjid daripada dipenuhi oleh orang lelaki yang kalau ikut wajib atas mereka mendirikan Jumaat. Eloknya macam ni lah. Tengok saya nak sebut kod kasar sikit kan. Haramkan wanita ke masjid. Pasal apa? Kedatangan itu akan menyempitkan orang lelaki yang wajib Jumaat. Kalau ada tahap tu memang boleh dibubuh bahasa haram. Tapi kalau kata masjid pun besar, satu kampung main masjid tu, orang perempuan pun tak penuh lagi. Dengan orang lakinya, tu pergi lah, dia mana lantak pergi. Orang perempuan yang macam duduk rumah buat apa deh. Duduk saja ya, baik pergi dengar khutbah Jumaat, ada agak pedah ya. Pergi bagus. Baguslah. Saya antara mula-mula terkejut dulu kuat luar kan. Pasal saya dulu bukan kuat luar, dulu KL, Kuala Lumpur. Itu main kuat luar ni kampung kecil. Kuala Lumpur bukan besar kan. Tak biasa tengok Jumaat orang perempuan mari kan. Jadi bila mari kuat luar ni, dia terkejut beruk kan. Bukan terkejut monyet, beruk. Bofi bahasa gelak-gelak atas sikit, tak gelak pun tak apa. Pasal apa? Terkejut tengok, perempuan mari Jumaat. Mula-mula tu pelik lah. Tapi tengok, orang jantan pun ada 7-8 sos lah. Tak benar pun. Orang perempuan mari pun ada 20-30 kan. Alah, tak jadi ganggu lah. Tak jadi ganggu mari. Ya, tak ada masalah. Nak sebut yang tu, kalau katalah kehadiran mereka menyempitkan orang lelaki yang wajib Jumaat, maka sayugianya ditegahkan mereka daripada pergi. Pasal mereka hukum mereka boleh melaksanakan Jumaat. Kalau dia buat Jumaat, lepaslah tanggungjawab zuhur. Tapi kat mereka tak ada wajib. Tapi dengan sebab kedatangan mereka, itu istilah sekali lagi sebut, menyempitkan orang yang wajib Jumaat, sayugianya diharamkan pembagian mereka. Haram tu bukan datang berdosa pergi, tapi istilahnya dia menghalang orang yang sepatutnya buat Jumaat. Ada ke hukum macam tu? Ya, memang ada. Pasal hukum taklifi ni dia akan berubah. Antara sebab berubah tu disebabkan oleh environment dia. Jadi environment saya sebut tu masalah menyempit tak menyempitkan kawasan masjid dan pelaksanaan Jumaat. Lagi pula kadang-kadang orang perempuan datang ni karu apa? Malulah orang perempuan lain jantina. Kambing tuan kalau jantan semua tak ada masalah tau. Tapi main betina sekok macam mana? Berkelahi kocoh jantan tu. Pasal apa? Berebut betina tu. Betul tak saya? Tak betul. Tak biasa belah kambing tu. Tak biasa belah kambing pun. Rasa ada benda kita boleh jawab tu. Nampak? Dia datang main masalah tau. Selalunya kita masalah tu kena sembahyang raya lah. Macam mana pun sembahyang raya, dia ada hukum sunat orang datang. Itu yang cuma sembahyang raya dia ada lebih sikit. Tahu mana? Dia tak syarat macam Jumaat. Surau boleh buat sembahyang raya. Dia tak syarat pula 40 orang. Bahkan seorang-seorang pun boleh sembahyang raya. 10 orang pun boleh sembahyang raya. Boleh, tak ada masalah. Tapi Jumaat, dia ada benda ketat yang kena pelihara. Pasal tu, bab sembahyang raya tak apalah. Orang perempuan nak pergi pun, pergi lah. Pasal tak diistilahkan itu menyempitkan orang yang wajib pergi Jumaat. Pasal dia memang orang perempuan pun ada suruhan untuk pergi sembahyang raya. Dan pula tu sembahyang raya pula dia taklah ada disiplin ketat dari segi hanya tempat tertentu saja boleh dilaksanakan Jumaat. Bahkan sembahyang raya boleh buat di mana-mana istilahnya. Surau, masjid, cukup tak cukup bilangan, ada lelaki perempuan kanak-kanak tak ada masalah.
Tak ada masalah. Seorang-seorang pun boleh sembahyang raya. Cuma khutbah orang tak baca seorang-seorang. Itu je. Okey, sikit ke sembahyang raya tu dan sikit beza dengan sembahyang Jumaat. Baik, jadi asal sebutnya laki-laki. Jadi perempuan samalah lebih kurang masalah kanak-kanak tu. Cuma rasanya saya nak sebut ini sekali lagi, bab perempuan ni rasanya memang orang sedia faham tentang perempuan sewajarnya tak payah datang Jumaat jika mereka menyempitkan kawasan daripada orang lelaki yang wajib Jumaat. Tapi bab kanak-kanak ni, katanya kat orang Melayu kita dia bodoh sikit tu. Bukan bodoh sikit, bodoh banyak. Pasal dia sumbat lagi. Kanak-kanak je, Jumaat je buat lagi. Kalau ikut sama martabat dia macam mana perempuan tadi. Kalau datang dia tu istilahnya menyempitkan orang yang wajib Jumaat. Kanak-kanak tak payah pergi. Cuma semua tempat je. Tu sebut dia berbeza hukum mengikut environment. Kalau tempat tu memang tempat bagus, saya dah sebut contoh-contoh tadi, memang bawa kanak-kanak tak ada masalah. Kanak-kanak pun dia asuh, dia terbiah. Kalau orang kampung pun tengok akan dapat hidayah. Bawa lagi budak-budak ni. Kalau budak-budak ni pun mari buat bising, habis semua Tok Imam Nabilan naik melenting, selagi tidak kena penampar berdesin, tak payah bawa. Saya buat apa, saya nak pergi sajak tu lah ni. Dia nak bagi bunyi ramah belakang sedap sikit je. Tu ya. Baik, laki-laki baru wajib. Baik, lelaki yang sihat. Jadi kalau sakit tak wajib. Macam mana pun kalau pergi sah. Kalau pergi sah. Sakit pun, jadi dia kata sihat baru wajib. Jadi lawan tu sakit. Sakit mana? Sakit yang menyebabkan dia tak boleh pergi Jumaat lah. Cuma kitab kita ni dia tak panjang kan bab sakit tu. Dia sebut gitu je lah. Antara sakit ni, itulah cirit-birit, pergi terpaksa orang usung, berbaring, atau seumpamanya, yang istilahnya dia akan bersusah. Istilah sebut akan ada masyakkah atas dia untuk dia ke Jumaat. Maka masa tu uzurlah kat dia untuk ke Jumaat dan gugur wajibnya. Siap. Jadi disebut sihat. Sibuk je ni, sibuk. Sibuk pergi Jumaat kena. Sibuk tak ada alasan tu. Mesyuarat lagi tak ada alasan. Baik. Masa tak susah mana tu, sihat. Satu apa lagi nak sebut? Rasa nak tambah sikit lagi tu. Sibuk ataupun kerja macam mana? Kerja kena pergi Jumaat. Wajib lah, wajib. Boleh kau pilih? Ada sikit hukum nak betulkan ni. Kalau ada dengar kan, ada orang dia susun Jumaat je ni. Dia kata jangan 3 kali berturut-turut. Kalau 3 kali baru tak boleh, nanti kena cop munafik. Kalau 2 kali tak apa. Jadi kali tak pergi, 2 kali tak pergi, jangan sampai 3 Ada kan yang tu? Tak ada. Atau masyhur dengan kawaid fiqh, tak ada. Kaedah dia apa? Siapa dia ajak sipir yang tu? Tak ada. Kalau kita belajar bab hadis, memang ada riwayat hadis macam tu rasanya, yang sebut cop-cop munafik apa tu. Tapi hadis tu taklah mengajar pada kita yang apa ulama ambil faham daripada hadis tu dengan dapat sipir tersebut. Jangan tinggal Jumaat 3 kali berturut-turut. Mana ada kaedah itu. Bahkan kalau ikut hukum fiqh atau kaul yang muktamad berdasarkan nas-nas yang ada, Jumaat ni jangan kata tinggal 3 kali. Tinggal sekali pun, kalau masuk habis ya Jumaat, kita pergi panggil orang, pergi tengok orang-orang yang tak pergi sembahyang Jumaat, dapat jumpa orang tak pergi sembahyang Jumaat. Kalau kerajaan tu kerajaan Islam, boleh didakwa cas salah kerana tak sembahyang Jumaat, suruh dia qada zuhur lah tu juga. Kalau dia tak mau qada macam mana? Boleh bunuh lah tu juga. Bukan nanti 3 kali kan? Mana ada? Ni kaedah 3 kali ni kepala otak apa aja lah. Tak ada. Tak ada tu. Tak ada sipir 3 kali tu. Tu kata hadis tu macam mana? Ni bahaya syarah hadis ikut kepala otak sendiri dan ambil faham sendiri. Bahaya macam ni. Pasal tak ada kaedah jumhur dengan kaedah 3 kali tu baru cop munafik. Tak ada. Nak munafik, sembahyang pun munafik. Bukan nanti tinggal Jumaat 3 kali. Sembahyang tu, duk main mengaji, duduk depan sekali tu. Tu pun boleh jadi munafik. Munafik bukan nanti tinggal sembahyang Jumaat. Itu yang saya sebut, kalau ikut hukum yang kuat yang ada, Jumaat ni
Dia tak macam semayang fardu biasa. Pasal dia tinggal walaupun satu waktu. Pasal Jumaat memang ada waktu zuhur saja. Dia tak boleh nak bawa pergi ke jamaat takhir. Tinggal je semayang Jumaat. Sedangkan dia tak ada uzur Jumaat. Dia bukan musafir. Atau seumpamanya yang menyebabkan boleh uzur Jumaat. Bila disuruh semayang, kotorkan zuhur, dia tak mau, dia hukum, boleh potong kepala. Boleh jatuh hukum bunuh. Satu, salah dia boleh bunuh. Kalau kita belajar bab jenayah Islam, dia termasuk dalam tarikis solat, orang meninggalkan solat. Memang jenayah orang tinggal solat, mengikut fiqh kita, apa nas yang ada yang sabit, hukum dia kalau suruh semayang, dia berdegil tak mau semayang, apa yang sepatutnya dia kena semayang, si kita suruh dia qada dengan semayang yang sepatutnya dia kena laksana, dia tak mau, boleh hukum bunuh. Tu, nak sebut tak hukum asal. Jadi kalau orang nak sebut tiga-tiga tu, sebut elok-elok, salah tu fahaman tu. Itu bukan ajaran Islam. Islam tak ajar dengan kaedah Jumaat, hanya boleh tinggal, tak boleh tinggal 3 kali tu turut. Tak ada. Kaedah dia apa? Jumaat memang tak boleh tinggal. Bahkan semayang fardu pun kalau boleh sepatutnya satu hari 5 kali ulang alik masjid berjamaah. Yang lelaki. Itu dia punya CP ni. Siapa dia ajar Jumaat 2 kali, jangan 3 kali. Tak ada. Ni pahaman bodoh mana pun pasal bodoh tu kan. Tak ada ajaran tu. Baik. Jadi kalau masalah kerja apa, tak ada masalah, tak ada alasan tu untuk buat Jumaat pasal dia wajib Jumaat. Lagi pula mustautin. Lagi pula antara syarat wajib Jumaat adalah mustautin. Istilah mustautin ni kita pun pakai bahasa mustautin. Cuma Melayu sebut dengan ta, bukan to. Mustautin. Bermustautin. Sepatutnya mustautin. To. Mustautin. Orang Melayu ni memang bahasa Arab dia banyak spoil lah. Banyak salah sebut. Macam mana pun, kita dah faham mustautin tu, bagus. Macam mana pun rasanya ada kita sebut masalah musafir itu nama mustautin, tak mustautin macam mana. Istilah mustautin ni adalah orang yang memang duduk tetap di satu tempat dan dia tak niat untuk berpindah ke tempat lain di masa akan datang. Dia memang dah duduk situ, istilahnya menetap situ, tidak ada apa-apa niat untuk keluar ke tempat lain pada ketika itu. Namanya mustautin, walaupun dia baru duduk sehari. Walaupun baru duduk sehari, sampai kampung Jong, duduk sini, sembang untuk imam, seronok rasa kampung ni. Tak pergi mana dah, saya nak duduk kampung ni. Ada rumah sewa, ada tempat nak kerja, ada nak kebun boleh motong, getah sekerat murah-murah lah. Tak apa, janji ada kerja, menebas kan jadilah. Ada masjid kosong mana, saya rasa seronok kampung Jong ni. Katalah itu, macam mana dia? Ahli Jumaat, mustautin. Tapi dah duduk sini 20 tahun, buat rumah besar-besar, ladang pun berpuluh-puluh ekar, duit banyaknya lah ni. Ni tahu nanti duduk rumah buat di petani tu, nanti nak klik sana. Tak mustautin walaupun duduk sini 40 tahun lah. Walaupun kubur berpuluh-puluh ekar. Siapa? Niat kosot nak balik ke tempat lain. Setelah dia ada urusan-urusan ataupun ada ketui-ketui dia kumpul tertentu, dia baru nak balik. Bofi pasal ketui-ketui kan. Tak faham tanya lain. Apa dia ketui-ketui tu. Asal nak sebut ke takdir mustautin tu lah. Jadi mustautin wajib. Dan disebut mustautin ni atas kaedah nak bilang 40. Kalau ikut wajib dah Jumaat, bukan saja orang mustautin, tapi wajib Jumaat atas orang yang bermukim. Mustautin memang wajib. Tapi kalau ikut dah wajib Jumaat dengan bermukim. Mukim ni apa? Mukim ialah orang yang duduk, memang niat untuk duduk di satu-satu tempat 3 hari ataupun lebih pada 3 hari. 3 hari atau lebih. Lebih pada 3 hari. Sampai dia memang nak duduk lebih pada 3 hari. Orang tu dah dipanggil mukim. Kalau dia duduk satu-satu tempat tak sampai, tak lebih 3 hari. Sama ada betul-betul 3 hari. Itu pun kita dah belajar bab musafir itu. 3 hari itu lain daripada hari masuk dan hari keluar. Maka orang tu statusnya musafir. Statusnya adalah musafir. Orang musafir tak wajib Jumaat. Kalau dia memang dalam keadaan musafir. Kalau dia musafir pada hari Jumaat tersebut,
Syarat untuk dia dapat status musafir yang tak wajib Jumaat ialah mesti dia keluar sebelum daripada terbit fajar. Pasal siapa yang kalau pagi subuh, maksudnya siang hari Jumaat, memang dah berada dalam kawasan mustautin ataupun dalam kawasan mukim, wajib atas dia mencari Jumaat pada hari itu, sama